Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi daripada pelajar kimia tingkatan 4, okey, dan tingkatan 5 insya-Allah. Okey, so soalan kita continue soalan esei ya, Ticket to Victory, modul Ticket to Victory. Okey. So, kalau dapat sahaja soalan esei, macam yang cikgu cakap dalam teknik menjawab hari tu, jangan buat dalam bentuk esei bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kamu bolehlah, okey, tolonglah tulis dalam bentuk point form. Okey. So, kalau dapat saja soalan, kita ada dua soalan jenis esei. Soalan bahagian B dan bahagian C. Okey, kalau bahagian B tu dia lebih kepada teori lah. Okey, so kalau bahagian C dia ada eksperimen. Okey, tapi eksperimen tu bukan susah, bukan jenis yang lukiskan ke apa, tak ada. Dia tak banyak macam itu. Dia lebih kepada prosedur, persamaan, okey, pemerhatian. Okey, kita tengok kepada soalan esei bab 4. Okey, Rajah menunjukkan perwakilan piawai bagi unsur klorin dan unsur bromin. So, you have given, kamu dibagi, okey, dua unsur. Okey, kita bagi unsur klorin dan unsur bromin. Okey, yang pertama, nyatakan warna dan keadaan. Oh, lama cikgu. Cikgu, saya tak hafal cikgu. Keadaan fizik bagi klorin dan bromin. Okey. So, kalau dapat sahaja soalan macam ini, keadaan fizik. So, kalau keadaan fizik ni, dia lebih kepada untuk kamu mengingat. Okey, lebih kepada kamu mengingat. So, kamu kena ingat Ingat sifat fizik. Kamu kena ingat ni je. Kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Yang ini yang kamu belajar. Okey. Kalau macam unsur peralihan tu, yang transition elements tu, kamu hanya ingat dia punya sifat istimewa. Okey. Ingat sifat istimewa je. Klorin dan bromin. Unsur kumpulan berapa, Hana? Klorin dan bromin. Unsur kumpulan apa? 1, 17, 18. Boleh jawab? Yang mana? 17. Pandai. Kumpulan 17. Ingat, Frank Clark belajar ilmu astronomi. Fluorin, klorin, bromin, iodin dan astatin. Okay, let's we look for this answer. Okay, kalau dia nak warna dan keadaan fizik klorin dan bromin, is better kalau kamu buat dalam bentuk jadual. Okay, dia nak bezakan dua ni. Kemudian dia nak warna dan keadaan fizik sahaja. Okey, jom. Okey, jawab soalan ni. Tulis soalan ni nombor 1A. Okey, tulis ya soalan nombor 1A. Okey, kemudian ambil kertas soalan. Cikgu ambil kertas soalan dulu. Okey, soalan 1A. Okey, so dia nak bezakan. Tulis comel-comel tau. Cikgu punya ni tak ada pembaris. Okey, kamu tulis macam ini. Dia nak bezakan antara siapa tadi? Klorin dan bromin. Okey, so dia nak bezakan antara klorin dan bromin dari segi apa? Dari segi yang pertama, warna dan keadaan fizik. Okey, so warna dan keadaan fizik. Okey, tutup. Okey. Lepas tu, kenapa cikgu kata lebih better kamu buat dalam bentuk jadual? Sebab tersusun lah. Dia lebih cantik dan lebih kemas. Okey. So, pemeriksa, kamu tak menyusahkan pemeriksa. Okey. So, klorin. Ingat tak? Gas klorin. Gas klorin yang kita belajar dalam bab garam tu, dia warna apa, Aina? Ingat tak? Warna apa? Warna kuning kehijauan. Kehijauan. Okey, kuning kehijauan. Manakala bromin berwarna perang. Okey, ini cikgu dah ajar dah semua dah hari tu. Okey, klorin kuning kehijauan, greenish greenish yellow. Bromin warna perang. Okey, kemudian keadaan fizik. Okey, keadaan fizik
untuk klorin adalah dalam keadaan gas. Sebab tu kita panggil dia gas klorin. Okey, untuk bromin, okey, dalam keadaan cecair. Sebab itu dalam makmal, kita simpan dia dalam kebuk wasap. Okey, kita simpan dia dalam apa? Kebuk wasap. Okey, Syafina Alia ni siapa ya? Syafika eh? Okey, Assalamualaikum Syafika. Masuk balik kamu. Okey, Alhamdulillah. Okey, so dah beza kan? Okey. So, cikgu bagi masa korang salin dulu markah. So, kamu dah nyatakan 4-4 tadi. So, dapatlah 4 markah. Okey, B. Tulis susunan elektron bagi atom unsur klorin. Nyatakan kedudukan, kemudian terangkan jawapan. Okay, kalau dapat soalan macam ini, kamu jangan susah hati. Okay, dia dah bagi dah unsur yang macam ini kan. Okay, dia bagi kan unsur klorin ni, apa dia bagi? Dia bagi nombor proton, dia bagi nombor nukleon. So, daripada sini kamu sebenarnya dah boleh tahu dia punya kedudukan. Dia tanya kedudukan. So, kita nak lihat nombor nukleon ke kita nak lihat nombor proton? Syafika. Kita nak lihat nombor proton ke kita nak tengok nombor nukleon? Kalau nak proton. So, kita akan lihat nombor proton. So, nombor proton di sini 17. Okey, 17 ini cuba kamu susun ikut kepada susunan elektron. Okey, Aina boleh dapat jawab tak? 17. Cuba Aina 287. Pandai. So, susunan dia adalah 287. So, cara nak jawab soalan ini sangat mudah. Iaitu kamu hanya bagi tahu yang pertama, susunan elektron. Okey, cikgu tulis dekat sini je lah ya. Okey, C. Okey, soalan nombor B. Okey, kamu cakaplah susunan point yang pertama ya. Tak payah kamu buat dalam bentuk paragraf bagai. Okey, buat dalam bentuk point saja. Susunan elektron atom. Jangan cakap klorin sahaja ya. Atom klorin ialah 2.8.7. Okey. 2.8.7. Okey. 2.8.7. Allahu Akbar. 7 Ziana. Okey. Kemudian dia nak tahu kumpulan. Siapa dapat jawab? Apakah kumpulan untuk unsur ini? Kumpulan apa? 17. Pandai. Kumpulan 17. Kenapa kita panggil dia kumpulan 17 ya? Sebab pandai. Elektron valence dia ada 7. Ayat yang penuh dia adalah atom. Kamu sebenarnya ada idea. Tapi cara kamu menulis tu. Cara menulis tu. Atom klorin mempunyai 7 elektron valence. Okey, dah. Siap. Okey. Kemudian kita nak cakap apa kedudukan lagi? Kumpulan dah. Kemudian bagi alasan. Okey, next. Kita nak tahu dia punya kala. Kala apakah klorin? Boleh tak siapa-siapa dapat? Kala apa? 2. Are you sure kala 2? Dapat. Ada berapa shell dia sayang? 1, 2, 3. So, kala 3. Sebab apa Aina? Kita panggil dia kala 3? Sebab tu ada tiga nombor tu. 3 apa? Tiga lah cikgu, ada 1, 2, 3 kat situ. Yelah 3 tu apa yang? Saya tak tahu apa nama dia. Kamu ada idea tapi kamu tak tahu dia punya tu. Cuba jawab. 3 apa? Tadi cikgu baru sebut. 3 apa? Shell. Shell tu dalam bahasa Melayunya apa? Petala. Tiba-tiba keluar bahasa Inggeris kan? Gitu. Maksudnya kamu dah pandai dah apply bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tahniah lah Aina. Okey. So, kala 3 disebabkan asal kena salin. Atom klorin, salin ya, mempunyai
3 petala. Adakah cukup sekadar itu sahaja, Aina? Ada sikit lagi silap. Ada sikit. Ada perkataan unsur. Salah ya? Bukan. Atom klorin mempunyai 3 petala yang tolong salin, yang apa? Berisi. Sambung saya. Dengan Elektron. elektron. Pandai. Kena cakap penuh. Kalau contoh Syafiqah ke siapa yang jawab hanya sekadar ada 3 petala. Accept or not? Diterima ke tidak? Sedih sangat. Memang tak diterima. So tulis ayatnya penuh. Cikgu ajar ni betul-betul ni. So set in your mind. Okay, atom klorin mempunyai 3 petala yang berisi dengan elektron. Cukup 5.5 markah. Okay, 5.5 markah. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau cikgu laju, tolong bagi tahu cikgu ya. Okay, adakah semua orang dah siap? Kita pergi soalan nombor C. Bandingkan. Nampak tak? Bila dia kata bandingkan ni, maksudnya lebih better kita buat dalam bentuk jadual. Ataupun tak dapat nak buat bentuk jadual dalam bentuk ayat, tapi dalam bentuk point. Jangan buat dalam bentuk paragraf. Okey, bandingkan apa ni? Okey, bandingkan daya tarikan antara nukleus dan elektron dalam atom unsur klorin dan bromin dan kaitkan dengan kereaktifan. Nampak tak? Dia dah bentuk kepada kereaktifan. Okey, so ingat balik unsur dalam kumpulan 17. Apa unsur dalam kumpulan 17 secara menurun? Frank, Clark, belajar ilmu astronomi. Okey, so maksudnya dekat sini turun bukit. Ingat tak cikgu ajar turun bukit? Turun bukit. Okey, yang ini dia turun bukit. So bila dia turun bukit, maksudnya saiz makin besar. Okay. Saiz makin besar tetapi ingat dia daya tarikan di antara semakin jauh kedudukan elektron dan nukleus. Elektron ni nukleus ya. Nukleus dan dia punya elektron valence. So yang ini pun akan lagi jauh lagi besar lah kan. So tarikan dia makin lemah. Bila tarikan makin lemah, you know that at the hujung sekali dia punya valence elektron dia, hujung dia 7. So keupayaan dia untuk menerima elektron semakin kuat atau semakin lemah? Siapa dapat jawab? Semakin kuat atau semakin lemah apabila saiz makin bertambah? Lemah. Lemah. Semakin lemah, sebab makin besar. So, gemuk lah. Makin gemuk. Bulky sangat hujung dia tu. So, dia nak terima pun makin lemah. Beza dengan kumpulan 1, ingat ya? Kumpulan 1, saiz makin bertambah. Nukleus, tarikan antara nukleus dan elektron makin lemah. So keupayaan untuk elektron valence yang hujung tu nak keluarkan elektron. Sebab dia tinggal 1. Beza, kumpulan 1 ada 1 valence elektron. Kumpulan 7 ada 7. So 7 tu nak masuk banyak. Kalau 1 nak keluar tu campak dia keluar. Macam itu umpamanya lah. Okey, faham tak? So bagaimana kita nak buat ayat dia? Dia nak antara unsur klorin dan bromin. Klorin dan bromin. Yang pertama, kamu bandingkan dari segi saiz. Siapa saiz yang lagi besar? Bromin ke klorin? Bromin. Saiz bromin lebih besar berbanding saiz klorin. Tiba-tiba tak terkata pula. Kemudian kamu cakap tentang daya tarikan dia. Jom kita lihat macam mana nak buat. Cikgu nak pen warna apa nah? Warna hijau lah. So cikgu padam sikit kat sini. Cikgu nak nulis kat sini. Malas nak pergi page yang blank tu. Macam apa namanya tu? Susah benar aku nak pergi. Mana teks? Yang pertama.
Okay, kamu cakap tentang saiz. Saiz, saya nak cakap tentang klorin lah. Lagi kecil daripada bromin. So, saya nak cakap saiz atom. Ingat perkataan atom. Saiz atom klorin lebih kecil daripada atom bromin. Okay. Nombor 2. Kita cakap saiz atom. Okay, kamu cakap tentang daya pula. Daya tarikan antara, apa cikgu cakap tadi? Tengah-tengah ni? Nukleus. Pandai. So, antara nukleus dengan elektron. Dengan elektron. Okay. Atom klorin. Okay. So, klorin atas kan? So, daya tarikannya lebih kuat lah berbanding dengan bromin. Atom klorin adalah lebih kuat daripada atom bromin. Sebab dia suruh bandingkan. Benar cakap compare ni. Berbanding. Okay. So, point nombor 3. Dah cakap daya tarikan. Kemudian, kamu cakap susah ke lagi senang dia nak terima elektron kalau untuk klorin. So, atom klorin lebih apa? Lebih mudah ke lebih susah? Lebih Mudah. mudah sayang. Okay, lebih mudah menerima elektron. Okay, berbanding atom bromin. Ada tak cikgu bandingkan? Ya, cikgu ada bandingkan. Begitulah cara nak banding. Okay, baru 3 sebab dia nak 4 markah kan? So, 4 point lah. Okay, point nombor 4. Okay, point nombor 4 barulah kamu cakap tentang kereaktifan. So, kamu cakaplah. Maka klorin lebih reaktif berbanding ataupun daripada pun bolehlah. Okey, daripada bromin. Okey. Yang pertama, ingat beza ya kumpulan 1 dan kumpulan 17. Sekarang kita fokus kumpulan 1. Okey, apa-apa kumpulan, ingat turun bukit. Turun bukit makin besar. Makin besar, daya saiz makin besar. Bila saiz makin besar, ataupun kamu nak cakap tentang naik bukit. Naik bukit saiz makin kecil. Terpulanglah. Kamu nak cakap naik bukit ataupun turun bukit. So, sekarang saya nak cakap tentang naik bukit. So, naik bukit saiz klorin lebih kecil berbanding saiz bromin. Cakap tentang daya tarikan pula. Ingat, daya tarikan nukleus. Itu yang penting ya. Okay, dalam atom klorin lebih kuat berbanding dengan atom bromin. Okay, daya tarikan apa? Nukleus dengan elektron. Kena cakap penuh ya. Kemudian barulah kamu cakap atom klorin lebih mudah untuk terima. Ingat, kumpulan 17, 7. Hujung 7. Jangan kamu kata menderma pula. Menerima. Okey. Pergi kepada soalan nombor D. Okey. Apabila klorin, okay, yang ini dah salin ke? Okey. Apabila klorin bertindak balas dengan air, larutan asid terbentuk. Larutan asid yang terbentuk. Okay, kemudian, cuba tengok. Okay, tengok. Pertama, dia suruh tuliskan persamaan. So, maksudnya persamaan kimia kamu ni, okay, kimia kamu ni 2 markah. Paling kurang adalah 2 markah. Kemudian dia suruh namakan. Okay, namakan asid. Asid. So, kamu kena namakanlah apakah nama asid yang ada untuk klorin. Okey. So, yang pertama, yang ini kena tahu dia punya persamaan lah. Okey, persamaan apabila klorin bertindak balas dengan air, dia menghasilkan 2 asid, iaitu asid hidroklorik dan asid hipoklorus. So, yang kat sini mesti two way. Okay, so namakan nama asid. So, kamu namakan. Dia nak nama. So, bila dia nak nama, kamu namakan dia. Okay, yang ini
dah 2 markah. Okey, yang pertama yang ini asid hidroklorik. Okey, yang kedua asid hypokloros. Ini kena hati-hatilah. Mungkin pelajar ramai yang tak tahu. HOCl adalah asid hypokloros. Asid hypokloros. Okey, next. Okey, D. Okey, yang ini 4 markah cukup ya. Sebabnya dia punya persamaan ni dah dapat 2 markah. Okey. Kemudian nyatakan pemerhatian apabila sehelai kertas litmus dimasukkan ke dalam tindak balas dan jelaskan jawapan anda. Okey. So, biru asid. So, biru akan bertukar menjadi apa? Biru akan bertukar menjadi merah sebab dia asid. Dan kemudian sebenarnya oleh sebab dia adalah klorin, dia akan bleachkan. Bleachkan tu maksudnya dia akan lunturkan warnanya. Okey. So, pertama dia suruh nyatakan pemerhatian. Baru tu kamu jelaskan. Jelaskan ni dengan kamu punya fakta lah. Okey, yang pertama pemerhatian. So, nombor D2. Okey, kamu cakaplah. Kertas litmus biru. Kamu jangan cakap kertas menjadi merah. Tak boleh. Kena cakap sebelum dan selepas. Sebab ini pemerhatian. Okay, kertas litmus biru berubah kepada merah. Okay. Dan akhirnya menjadi putih. Ataupun kamu kata akan meluntur. Pun boleh. Okay, point yang kedua, terangkan. So, terangkan kamu cakaplah. Kenapa dia tukar warna? Sebab hasilnya adalah bersifat asid. Okey. So, lepas tu macam mana boleh jadi warna putih? Sebab hasil merupakan ejen peluntur. Bleaching agent. Bleaching agent. Kalau yang kamu beli Clorox, dia adalah ejen peluntur. Dia menggunakan klorin ya. Okay, yang melunturkan warna kertas litmus. Okay, so 3 markah. So ada 3 point dekat situ. Okey, alhamdulillah siap satu soalan esei. Okey, kita dapat jawab satu soalan esei tu dengan senang. Okey. So, semua orang dah bersedia untuk soalan yang seterusnya. Okey. So, soalan yang seterusnya, okey, cikgu nak soalan yang nombor ini. Okey, jom kita lihat apa soalannya. Okey, so dah ni. Tadi kumpulan 17. Okey, sekarang kumpulan 1. Okey, untuk mengkaji kereaktifan unsur kumpulan 1 terhadap oksigen. Okey, yang pertama, cikgu guide dulu. So, nanti you all boleh buat dalam kumpulan. Okey, so yang ini. Okay, mengapa unsur WXY terletak kumpulan 1? Dah dapat jawab. InsyaAllah boleh jawab. Apakah nama lain bagi kumpulan 1? Pun boleh. Okey, kita cuba. Saya cubakan jawab untuk kamu semua sama-sama. Kita sama jawab. Okey. Hana, kenapa WXY ni kita letak dalam kumpulan 1? Kenapa dia terletak kedudukan di kumpulan 1? Sebab, boleh Hana bagi jawapan dekat saya? Sebab atom. Teruskan. Teruskan. Atom WXY dia ada berapa elektron? Kenapa kita panggil dia kumpulan 1? Sebab dia ada apa? Siapa dapat jawab? Aina? Electron valence tu ke? Ya sayang, elektron valence. Dia ada apa? Berapa elektron valence? 1. Ya, mempunyai 1 elektron valence.
Ayat tu penuh-penuh. Kamu kan pandai belajar bahasa Melayu. Okey. Mempunyai satu elektron valence. Dua markah. So, satu lagi point. Dia nak nama lain kumpulan satu. Siapa dapat jawab? Nama lain kumpulan satu. Hari tu cikgu dah cakap tak? Logam Logam apa? Li. Logam Alkali. pandai. Logam alkali. Senang kan? Logam alkali. Okey. Okey, cikgu laju sangat bagi tahu ya. Okey, so pergi kepada soalan B. Berdasarkan rajah susunan kereaktifan WXY dengan oksigen, kamu tengok bara dia. Macam mana kamu nak tahu dia kereaktifan? So, kalau kamu tengoklah kan, siapa yang paling reaktif? Yang pertama yang paling reaktif siapa? Kalau kamu tengok nyalaan ni, siapa yang paling pertama? Y. Dan kemudian? W. Kemudian? X. Dah dapat susun. Satu markah dalam tangan. Kemudian dia suruh kamu terangkan. Nampak? Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian. So dekat sini kamu kena cakap explanation untuk kereaktifan. Kenapa Y ni lebih reaktif berbanding W berbanding X. Okay. Kemudian tuliskan persamaan. Okay. Persamaan. Cikgu, Ya sayang. untuk 2A, cikgu tulis atom WXY mempunyai satu elektron. Allah mempunyai satu elektron valence. Terima kasih. Okay, mempunyai satu elektron valence. Biasalah kan Monday blues. Minta maaf. Okay. So, nak terangkan ni macam mana agak-agaknya. Okay, so saya bagi masa 5 minit untuk kamu dalam kumpulan. Okay, dalam kumpulan tolong terangkan dekat saya. Alamak, tak ada kumpulan lah. Ada 3-4 orang je. Macam tak boleh buat kumpulan je. Okey, tak apalah. Okey. So, kita secara lisan sahajalah. Okey, jom macam mana kita nak terangkan. Okey. Jom kita tengok. Okey, Aina. Dah sedia dah Hana, Syafika. Okey, jom kita tengok. Okay, dia nak perbezaan kan? Okey, so kita tuliskan perbezaan dia. Okey. Pertama dia suruh tanya tentang kereaktifan. So kamu tulislah susunan menaik. So soalan ni tadi susunan menaik. Okey, so soalan ni tentang cikgu nak padam ni sekejap ya. Okay, yang pertama soalan tadi dia minta kereaktifan susunan menaik. So kamu jawablah. So yang point yang pertama, yang ini soalan nombor B Okay. So soalan bersama X, W dan Y. So ini susunan secara menaik. Okay, apakah point yang kedua? Siapa dapat jawab? Apa cikgu cakap tadi untuk kereaktifan? Kena cakap tentang kena cakap tentang saiz. Okay. Saiz atom semakin besar dari X, W dan Y. Maksudnya Y ni lebih besar lah. Ataupun kamu nak buat ayat kamu sendiri. Saiz atom Y lebih besar berbanding W dan berbanding X pun boleh. Okey, lepas saiz kita cakap tentang apa cikgu cakap tadi? Daya. Daya apa yang? Daya tarikan. Antara siapa? Nukleus dengan elektron. Ya, pandai. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron. Okey, semakin kuat ke semakin lemah? Kuat. Kuat. Semakin lemah yang? Lemah. Dalam atom semakin lemah dalam atom bagi unsur. Allahu Akbar. Okay.
Okey, kemudian semakin mudah dia melepaskan ataupun menerima elektron. Melepaskan. Melepaskan. Semakin mudah atom Y melepaskan elektron valence daripada atom W dan atom X. Okey, dah. Okey, kemudian maka atom Y ataupun unsur Y lah kamu cakap. Okey, lebih reaktif. Sebenarnya yang ini, point ini tak payah cakap pun tak apa sebab kamu dah cakap yang atas. Tapi kita nak cakap lagi. Lebih reaktif berbanding atom W dan atom X. Okey. So, kamu boleh cakap tentang ini, susunan menaik. Okey, cikgu cakap tu, cikgu tambah sikit sebab dia macam terlalu tergantung kan? Okey. So, kemudian kamu cakap tentang formula. Okey. So, ingat dia, kalau formula sini, okey, formula sini dia minta unsur apa tadi ya? Ataupun dia just secara umum sahaja. Dia cakap tadi, dia kata tulis persamaan kimia yang berlaku pada unsur W. Okey, so perlu tak kita definisikan W tu apa? Lithium ke? Tak perlu. Natrium ke? Oh, betul. Tak perlu. So, hanya buat saja persamaan W. Boleh tak sambungkan persamaan saya? Tindak balas dengan bakar. Bakar guna apa? Oksigen. Akan dapat? WO. Salah. W. 2O. Wah, seimbang kan? Sini ada Letak 2. 2 dekat W. Letak 2. Okey, kalau cikgu letak 2 dekat sini, oksigen pun kena letak 2 dekat depan. Betul? Sebab nak jadikan O2. Apa yang silap lagi? 2 kali 2? Oh, dah jadi 4. Ya, jadi 4 dekat sini. Barulah dia seimbang. Ingat, apa-apa pun apabila logam alkali dibakar akan menghasilkan logam oksida W2O. Cikgu, macam mana cikgu boleh tahu W2O? Sebab oksigen ni charge dia 2 minus. W charge dia positif. Kumpulan 1 ingat tahu, kumpulan 1 charge dia mesti 1. Sebab dia keupayaan untuk mendermakan satu sahaja elektron. Dia mendermakan satu sahaja elektron. Alamak, dah pukul 9. Okey, secara cepat 1 minit je. Okey, secara cepat, cikgu nak cepat ni. Sebab korang ada kelas ni. Okey, dah siap. Nyatakan 2 sifat fizik kumpulan 1. Kalau sifat fizik dia kata apa? Siapa boleh jawab? Sifat fizik. Sifat fizik tu apa? Apa cikgu? Macam keadaan dia lah. So, dia adalah pepejal lembut. Okay, next satu lagi. Permukaan kelabu yang berkilat. Okay. Ini di soalan D ni di kumpulan 1 kita tindak balas dengan air. So maksudnya apabila dulu masa eksperimen kita potong-potong kan, ingat tak? Kita campur dalam air. Makin turun sahaja kumpulan makin reaktif, kamu tahu tu. So maksudnya ingat tak macam mana unsur kumpulan 1 cikgu suruh ingat? Hendak pula. Okay. Hai Liza, nak kahwin Rubila, cucuk first. Okay, yang ini hidrogen tak ada. Sebab hidrogen ni bukan logam. So, kamu hanya ingat yang ini je. 3 ni je.
Yang bawah ni tak payah ingat. So, kamu tahu bahawa apabila turun sahaja kumpulan, kereaktifan semakin meningkat. Ini adalah kumpulan satu ya. Sebab lagi mudah dia untuk mendermakan ataupun melepaskan elektron. Okey, kalau kita cakap tentang unsur keelektronegatifan, keelektronegatifan semakin meningkat. Kenapa cikgu? Sebab lagi mudah dia untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Ingat, kumpulan satu semuanya adalah bercas satu. Kumpulan 2 semuanya bercas positif 2. Macam itu. Ingat macam itu je. Kumpulan 17 dia menerima. Bila menerima, that's why dia negatif. Ingat tu. Okey, cikgu dah melalut dah. Okey, boleh dijalankan dengan Makman mengkaji tindak balas kumpulan 1. Sertakan dalam jawapan anda prosedur, pemerhatian, ujian untuk mengesahkan hasil tindak balas dan persamaan. So, yang ini markah dia adalah 10 markah. Ini bermaksud soalan ni dalam bahagian C. Okey, dalam bahagian C. Okey, cuba tengok prosedur. Okey, macam mana nak tulis prosedur agak-agaknya? Okey. So, nak tuliskan prosedur dalam ini, okey, pastikan kamu tulis dengan betul lah. Dengan prosedur yang betul lah. Okey, yang ini kita tengok prosedur. Okey, cikgu tulis dekat sini ya. Okey, prosedur. Tulis sama-sama dengan cikgu. Okey, ingat balik, buka dari balik buku teks, bahagian eksperimen. Okey, yang pertama, masukkan air dalam besin. Ingat tak? Kamu masukkan air dalam besin hingga separuh penuh. Okey, nombor 2. Lepas masukkan air, kamu buat potong. Kamu potongkan kan? So, potongkan X. X dulu menjadi saiz yang kecil. Okey, dah siap. Potong. Kemudian kamu keringkan. Kita keringkan guna apa hari tu, ingat tak? Guna kertas turas. Okey, di atas kertas turas. Okey, kemudian barulah kamu masukkan potongan X secara perlahan di dalam besin. Okey, dah masukkan dalam besin. Catatkan pemerhatian kamu. Catatkan pemerhatian. Sebab dia tadi by choosing one. Maksudnya dengan memilih satu sahaja. So tak payahlah ayat kamu, prosedur ni kamu kata ulang. Kalau dia tak kata by choosing ni, dengan memilih ni, kamu kena buat ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan logam alkali W dan Y. Contoh macam itu. Okey, boleh ya? Okey, dah siap prosedur. Kita nak prosedur siap, kita buat observation iaitu pemerhatian. Okey, buatkan pemerhatian. Tuliskan sini. Pemerhatian. Okey, pemerhatian kamu. Okey, yang ini dah point nombor 5 kan? So, kita pergi kepada point nombor 6. So, kamu tahu tadi, X tadi yang mana ya? X tadi yang paling reaktif ke? Oh, yang kurang reaktif. So, bila dia kurang reaktif, maksudnya dia akan bergerak. X akan bergerak perlahan. Sebab dia kurang reaktif mah. Okay. Di atas permukaan air. Okay. Dengan nyalaan merah. Okay, dah siap? Okay, dah siap pemerhatian? Dia nak apa? Dia nak bagaimana kita nak uji. So, macam mana kamu nak uji? Kalau ujian logam alkali, siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab? Uji dengan apa hari tu? Kertas? Warna? Merah. Masukkan kertas litmus merah. Okey. Ke dalam besin.
So, apa yang akan kamu dapat? Warna merah akan tukar warna Biru. pandai. Ketat limas merah bertukar kepada biru. Okey, baru 8 poin. Dia nak 10 markah. Okey, markah yang seterusnya kita buat persamaan kimia. Okey, so nak buat persamaan kimia ni dia 2 markah. Okey, kenapa cikgu kata dia 2 markah? Persamaan hasil dengan produk, hasil dengan bahan tindak balas kamu betul. Kemudian kamu ada buat keseimbangan betul. So 2 markah. Okey, pemerhatian pula. Persamaan. Persamaan kimia. Oh, colourful. Cikgu saya nak tanya boleh? Boleh. Yang pemerhatian tu, Hmm. kan cikgu tulis permukaan air dengan nyalaan murah tu. Apa tu cikgu? Nyalaan apa? Merah. Okay, biasa. Maaf ya. Tulisan doktor. Dulu cita-cita nak jadi doktor tapi tak kesampaian. Okey. Okey. So, X bergerak perlahan di atas permukaan air dengan nyalaan merah. Okay. Bila buat persamaan, siapa boleh jawab? X nak tindak balas dengan apa? Perlu ke kamu definisikan X ni apa? Tak perlu kan? So, X tindak balas dengan apa tadi? Masukkan dalam air. Oh. Alam air iaitu H2O. So, siapa dapat jawab? Apakah bahan hasil tindak balas dia? X, H, Oh. Dah. O, X, O, H. Lagi satu? tu. Mana pula tu? Kat mana? Okay. Okey, lagi satu? H2. H2. Okey, tolong seimbangkan. Letak 2 dekat depan H. Depan H2O. X. Depan X tu depan mana? H2O. Depan H2O letak 2. Okey, lagi? Depan X. Nak letak tak ya? Depan 2SOH. Depan XOH. Letak apa? 2. 2. Kot. Okey, lepas tu? Cikgu, kenapa kita letak 2 dekat SOH tu? Tak faham. Sebab kamu nak jadikan H ni 4. 2 kali 2, 4. 2 H. Ni pun ada 2 H. So, dapat 4. Ada lagi satu yang tak seimbang. Yang mana? 2S. 2X. Nampak kan? Okay, siapa lagi tak faham? 2. Okay, kalau saya highlightkan lah ya. Saya pakai pen warna merah. Okay, nampak sikit. 2 kali 2. Sini 2. 4. So, 2H. 2 kat sini. So, dapat 4. So, O pula. 2 kali O dapat 2O. 2 kali O sini dapat 2O. So, seimbang lah. So, 2 kali X dapat 2X. 2. So, kena letakkan X dekat 2 depan X. Okey. So, cikgu bagi masa lagi. Salin Okay, sampai situ sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pelajar tingkatan 4 hari ini bersama dengan saya. Okay, walaupun sikit tapi kita belajar sikit. Dapat sikit belajar pun jadi. Asalkan belajar kan? Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.